TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Helmi. Dan untuk sekarang ini kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji sama-sama seperti yang saya sebutkan berkenaan dengan subjek matematik menengah rendah. Topik kita hari ini adalah sukatan kecenderungan memusat siri yang kedua. Tapi sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita, kena ingat, kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kemudian kena pakai sanitizer. Sanitizer, bukan pelitup muka dulu, sanitizer bila mana kita nak keluar rumah dan juga bila kita beli barang dan sebagainya. Dan pakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita kembali bersama dengan Cikgu Ishak Baharom, Guru Matematik SMK Kelebang Besar, Melaka. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sebelum ni kita pernah bersama. Ya, betul. Okey, kita bersama sekali lagi. Baik Cikgu, seperti biasa Cikgu, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. So, kita dah jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. So, saya dan Cikgu dah pakai pelitup muka. So, kita ada sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk kita nak sama-sama gunakan, nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Cikgu dah guna, saya pula kita nak membasmi kuman kan tanpa kita sedar Cikgu, ya, kan betul. mungkin apa-apa yang kita sentuh, so kita boleh sanitize tangan kita. Baik, selepas kita dah sanitize tangan Cikgu, kita boleh buka pelitup muka kita Cikgu. Baik Cikgu, saya dengan Cikgu, kita berdua Cikgu, macam biasa kita takkan berdua Cikgu, sebab kita akan ada rakan-rakan kita juga daripada SMK Kelebang Besar Melaka. So kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk. Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Mungkin boleh unmute mic. Kita nak dengar suara rakan-rakan kita daripada Melaka. Baik. Alhamdulillah. Nanti ingat kuih keria gula Melaka saya Baik, tak gurau-gurau. Baik, kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan kita, boleh Cikgu? Boleh, Okay, saya nak berkenal-kenalan dengan rakan kita yang pertama, Adam. Silakan Adam. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Izzuddin bin Muhammadin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Adam. Seterusnya Daniel. Silakan Daniel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Aital bin Ishak daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Dan seterusnya adik Siti Nur Munawirah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Munawirah binti Roslan dari SMK Kelebang Besar Melaka. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Seterusnya Christina Nadia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Christina Nadia binti Muhammad Nurfasi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Baik, terima kasih. Seterusnya Nur Wafia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Wafia Syamimi binti Nur Hafizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Wafia. Seterusnya Azwa Fatrisha. Silakan. Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Fatisha binti Azman dari SMK Kelebang Besar Melaka. Baik, terima kasih Azwa. Itu dia rakan-rakan kita daripada SMK Kelebang Besar Melaka yang bersama dengan kita. Walaupun jarak memisahkan tetapi tidak menjadi halangan untuk bersama-sama di sini kita nak belajar. Baik Cikgu, tadi sebelum ni saya rasa kita belajar juga berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat Cikgu. Ya, betul. Kan, untuk yang pertama, dan ini adalah siri yang kedua. Sebenarnya apa yang nak disampaikan Cikgu secara umumnya berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat untuk siri yang kedua ni Cikgu? Okey, terima kasih Azhar. Sama Cikgu. Baiklah. Kalau anak-anak ingat lagi, semasa pertemuan kita yang pertama dulu, ya, cikgu. Kita telah pun membincangkan bagaimana untuk kita nak menentukan nilai min, median dan juga mode. Ya. Dan bagaimana ketiga-tiga nilai ini kita
kategorikan nilai-nilai ini sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okey, untuk hari ini pula kita nak tambah sikit. Ya, cikgu. Daripada ketiga-tiga nilai ini, bagaimana sekiranya wujud ada satu data yang kita panggil nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Apakah itu nilai ekstrim? Nanti sama-sama kita akan tengok. Dan kita akan terokalah bersama-sama dengan anak-anak yang ada di dalam Google Meet dan juga anak-anak penonton di luar sana. Itu dia. Baik, kita nak tahu berkenaan dengan nilai ekstrim. Tapi cikgu, kita nak dengar juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ataupun topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Saksikan video ini. Saya amat berminat tajuk statistik kerana saya dapat menggunakan ilmu dalam kehidupan seharian saya. Contohnya, saya dapat membantu ibu untuk dalam membuat belanjawan keluarga dengan lebih berhemat. Selain daripada itu, saya juga dapat melihat dengan lebih jelas tentang penggunaan kewangan saya dan keluarga saya pada setiap bulan. Dan akhir sekali, saya berpendapat bahawa dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Saya amat menggemari bab statistik ini kerana tajuk ini dapat menjadikan saya seorang pelajar yang lebih teratur dalam aktiviti seharian saya. Selain itu, saya juga belajar untuk mengumpul data dan menyusun data mengikut susunan yang serta dapat dipaparkan dengan bentuk yang lebih ringkas dan menarik. Secara tidak langsung, saya dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang saya pelajari ini dalam aktiviti harian saya sebagai seorang pelajar. Akhir kata, saya juga belajar untuk meringkaskan sesuatu perkara supaya maklumat itu akan menjadi lebih mudah untuk saya fahami. Bagi saya lah, kalau korang semua tertarik dan dapat memahami tajuk ini dengan baik, saya pasti kerja harian anda semua akan menjadi lebih teratur dan lebih baik. Sejujurnya, saya amat berminat dengan bab statistik ini kerana ia adalah satu bab yang mudah dan menarik bagi saya. Selain itu, bab ini juga banyak digunakan dalam subjek-subjek yang saya pelajari di sekolah, terutamanya sains dan matematik. Saya juga tertarik dengan pelbagai peluang pekerjaan yang berkaitan dengan statistik ini dalam pelbagai sektor, termasuklah sektor pendidikan, keuangan dan lain-lain. Saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang saintis data yang ditugaskan untuk mengekstrak pandangan dan pengetahuan daripada data berstruktur dan tidak berstruktur. Itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan data statistik, cikgu, dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Cikgu ada sebut mean, median dan juga mode, yang mana kecenderungan memusat. Saya ingat ada kiraan yang mana kita kena susun dulu data tersebut sebelum memulakan langkah untuk mengira. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Itu dia. Baik, cikgu, kita nak mulakan kelas kita untuk kita nak belajar ini berkenaan dengan nilai ekstrim. Silakan, cikgu. Baiklah, terima kasih Azhar. Sama, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua anak-anak didik saya di luar sana dan juga anak-anak didik saya yang berada di dalam Google Meet. Baiklah, kita teruskan kita punya pengajian kita punya pembelajaran kita. Kita akan masuk kepada sukatan kecenderungan memusat siri yang kedua. Seperti mana yang Azhar cakap tadi, ini merupakan lanjutan lah daripada siri yang pertama. Semasa yang siri pertama dulu, kita telah pun melihat bagaimana untuk mengira nilai mean, median dan mode. Okey, dan sebenarnya nilai-nilai ini kita gunakan sebagai menjadi satu perwakilan bagi set data yang kita ada. So jadinya seperti mana yang saya terangkan dulu, kita ada banyak nilai data. So jadinya kita nak ambil satu nilai di mana dia boleh mewakil semua sekali. Sebagai wakil lah. Okey. So untuk hari ini pula kita lanjutkan sedikit lagi perbincangan kita di mana kita akan melihat bagaimana untuk kita menentukan nilai mean, median, mode. Tetapi apabila terdapat satu nilai ekstrim di dalam set data tersebut. Ada penambahan satu. Ada penambahan satu. Okey, kalau itu hari kita tengok data saja. Hari ini kita nak berkenalan dengan apa yang dikatakan sebagai nilai ekstrim. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi, kita imbas kembalilah. Seperti mana saya katakan tadi, di dalam pertemuan kita yang lepas, kita sudah pun membincangkan tentang apakah yang menggambarkan yang digambarkan sebagai purata. Okey, so jadi purata ni yang tiga tadi itulah, nilai mean, median dan mode. Dia boleh digunakan sebagai purata lah. Okey, dan dia dikata sebagai
sukatan kecenderungan memusat. Okey. So jadi kita cuba ingat kembali bagaimana untuk kita menentukan nilai mean. So mean itu apa dia? Jumlah nilai dalam satu set data dibahagikan dengan bilangan data. Ini itu hari kita dah streskan betul-betul. Yang mana satu nilai data, yang mana satu bilangan data. So kita bahagikan, kita akan dapat nilai mean. Okey, yang kedua kita ada nilai median. Okey, apakah median? Median itu tengah-tengah, cikgu. Yes, Azhar ingat lagi. Bagus Azhar. Okey, so jadi kita kena susun dulu median ni dari tak kisahlah daripada susunan menaik atau menurun dan kita cari satu nilai yang di tengah-tengah, itu yang dikatakan sebagai median. Ini saya ingat cikgu sebab kesilapan saya tak susun cikgu. Betul. Saya ambil yang tengah-tengah tanpa saya menyusun terlebih dahulu menyebabkan salah jawapan saya. Okey, so jadi kita kena ingatlah susun dulu baru kita cari yang tengah-tengah. Yes, okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok apa itu mode. Mode ini yang paling senang sekali, iaitu nilai yang paling kerap muncul di dalam suatu set data tersebut. Okey, ataupun kita boleh katakan nilai yang mempunyai kekerapan yang paling banyak. Itu kita katakan nilai itu adalah nilai mode. Okey. Baiklah. Okey. Kita teruskan kita punya penerokaan kita. Okey, kita tengok di sini saya ada satu set data. Okey. Jisim badan dalam kilogram bagi 7 orang pelakon adalah seperti berikut. Okey, kita ada 7 orang pelakon dan kita ada 7 set data. Okey, 74, 70, 65, 77, 28, 74, 64. Okey. Alright. So jadi bagaimana kita nak mengira mean bagi pelakon-pelakon ini? Berat jisim pelakon-pelakon ini. Okey. So, agak-agak Azhar ingat lagi macam nak kira mean? Formulanya adalah mesti jumlah nilai dibahagi dengan data, apa nama ni kita panggil bilangan data. Okey. Betul tak cikgu untuk dapatkan mean? Itu kalau ikut definisi tadi, betul lah tu. Okey. Apa kata kita tanya anak-anak di Google Meet? Agak-agak diorang ingat tak ingat ni? Saya nampak Siti Nur Munawirah tu senyum je cikgu. Mungkin kita boleh bagi dia test cikgu. Okey. Untuk soalan ni? Okey, kita bukakan kepada anak-anak Google Meet. Ada siapa-siapa yang boleh bantu saya untuk menerangkan bagaimana nak mengira nilai mean? Azwa cikgu. Azwa. Okey. Okey, dipersilakan Azwa. Saya tambahkan semua nilai data dan saya bahagikan dengan bilangan data. Okey Azwa, saya nak tanya awak, mana satu yang kita kirakan sebagai nilai data dan mana satu yang kita anggapkan sebagai bilangan data? Nilai data tu yang nombor tertera di atas dan bilangan data tu ialah 7 orang pelakon tersebut. Okey. So seperti mana yang Azwa cakap tadi, yang tertera nombor-nombor ni 74, 70, 65, 77, 28, 74 dan 64 itu nilai data. Nilai data. Okey. So bilangan data apa dia? Berapa orang yang terlibat lah. So ada 7 orang, so 7 lah dia punya bilangan data yang terlibat. Nilai data tu mesti ditambah terlebih dahulu, betul cikgu? Ya, betul. Itu seperti yang disebut oleh Azwa tadi lah. Baik. Okey, so jadinya agak-agak anak-anak saya rasa kita bagi peluang diorang kira sekejap. Okey. Ke dah kira? Siapa yang dah ada jawapan dah? Sebenarnya daripada tadi ada juga tadi yang saya perasan dia dah menunduk je cikgu, dia kira dulu kan. Dia dah nampak je ini diorang ni laju ni. Dia nampak aje ni dia nak buat terus. Sebab saya perasan ada beberapa orang ni yang memang pelajar-pelajar yang mengikuti untuk siri yang pertama juga cikgu. Ya, betul. Betul tak cikgu? Itu dia. Baik, siapa yang dah ada jawapan untuk persoalan yang cikgu kemukakan tadi? Kalau ada, cuba angkat tangan. Ada tak? Siapa yang ada siapa nak kongsi nilai mean dia? Saya cikgu. Okey, silakan. Azwa. Berapa nilai mean awak dapat? Unmute mic Azwa. Mic awak kena unmute. Awak tak unmute mic. Okey Azwa, silakan. 64.57. 64.57. Okey. Betul tak cikgu? Kita tengok betul ke tidak apa yang Azwa katakan. Okey. So jadi jumlah jisim mean sama dengan jumlah jisim bahagikan dengan bilangan pelakon.
kita tambahkan semua. Ingat ini langkah yang penting ni, kita kena tambahkan semua dan kita bahagikan dengan bilangan 7 orang. So kita dapat 450 bagi 7. Dan kita dapat 64.57. Okey, samalah tu. So betul lah cikgu Betul lah tu. So kalau Azwa dah kira betul, saya kirakan yang lain pun boleh dapat yang betul lah. Betul. Okey. Itu dia. Alright, so ini adalah orang kata apa, untuk dapat min daripada pelakon 7 pelakon yang disebutkan tadi, dan juga diberi nilai JISIM. Saya recap balik adalah perlu ditambah semua sekali. Ini kena ingat, jangan tak boleh pick salah satu cikgu. Tak boleh. Kita kena tambahkan dulu semua sekali dan dibahagi dengan bilangan data yang dikemukakan. Betul. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey. Kita akan kembali selepas ini nak teruskan sesi pengajian kita. Terus kekal di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Matematik, sukatan kecenderungan memusat subjek dan juga topik yang kita belajar hari ini. Tadi cikgu dah sebut ataupun kita dah recap sama-sama berkenaan dengan mean, median dan juga mode. Yang mana mean adalah jumlah nilai dibahagi dengan bilangan data, manakala median adalah di tengah-tengah tapi mesti disusun terlebih dahulu, dan juga mode adalah apa kita panggil nilai yang paling kerap berulang-ulang. Kalau saya pasang tadi, dalam data ni ada nilai yang kerap berulang adalah 74 cikgu. Ya, betul. So dikira sebagai mod, betul tak cikgu? Oh, yes. Ini budak apa kita kata di student yang laju ni. Saya ketua kelas cikgu. Kena tunjukkan contoh yang baik kan. Okey, baik, silakan cikgu. Okey, baik, terima kasih. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita. Okey. Jika sebentar tadi kita sudah pun melihat bagaimana nilai min diperolehi dengan menggunakan kita kata formula di atas itu. Okey, seterusnya kita tengok apakah sebenarnya dimaksudkan dengan nilai min yang kita dapat ini. Okey, dan adakah nilai min yang kita perolehi ini adalah sesuai, adakah disesuai untuk mewakili set data yang kita ada tadi? Okey. So jadinya saya nak cuba tanya pendapat anak-anak kita di Google Meet ni. Apa mereka faham tak apa maksud nilai min yang kita cari ni tadi? Baik, cikgu nak pilih ke cikgu nak open kepada? Saya open dulu. Saya bagi dekat siapa-siapa yang boleh menjawab. Okey, Adam cikgu. Nasib baik ada orang lelaki wakil. Wakil lelaki. Saya ingat ke perempuan tadi? Ini boleh jadi penolong ketua kelas ni. Penolong ketua kelas. Baik cikgu. Okey, Adam. Adam, silakan. Okey cikgu. Nilai min itu mewakili suatu nilai purata jisim, iaitu 7 orang pelakon tersebut. Okey. Nilai jisim, nilai purata bagi jisim 7 orang pelakon tadi. Okey, adakah Adam rasa sesuai ke tidak nilai min yang kita cari ini digunakan sebagai satu perwakilan bagi set data tadi? Ya, sesuai cikgu. Kerana nilai min mengambil kira semua nilai data yang terlibat. Okey. Betul ke cikgu jawapannya? Tepat tu. Tepat. Berapa markah cikgu nak bagi? Yang itu kita kata kita bagi dia 5 markah. 5 markah. Selaku ketua kelas saya berbangga ada penolong ketua kelas macam ni. Okey, baik cikgu. Okey. So seperti mana yang Adam kata tadi, sepatutnya nilai min ni dia sesuai lah untuk digunakan bagi mewakilkan set data tadi. Tetapi yang ini dia punya, kita kata dia punya twist dia lah. Okey. Kadang-kala nilai min tidak selalu sesuai untuk kita gunakan bagi menggambarkan keadaan data tersebut. Alamak, tak sesuai pula cikgu. Tak sesuai. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, mari kita tengok. Alright, jom. Okey, saya datangkan kembali jadual ini tadi.
apakah yang dapat kita katakan tentang data ini? Okey, kalau kita tengok macam tak ada apa-apa kan? Macam biasa je data ni kan? Betul cikgu. Okey. Kalau kita tengok dekat dalam data ni, terdapat satu nilai yang amat berbeza dari data-data yang lain. Saya rasa saya nak teka cikgu. Okey, dipersilakan. Jawapannya 28 cikgu. 28. Kenapa Azhar pilih 28? Sebab nilai dia amat berbeza jauh dengan nilai-nilai yang lain. Okey, betul amat tak, jauh Okey. Ke salah cikgu? Saya tu jadi the boss pusing sini lah. Okey, siapa tolong saya kejap? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Okey, Wafia nasib baik. Wafia Saya ada rakan-rakan yang membantu cikgu. Okay. Baik, silakan Wafia. Okey, dipersilakan. 28 cikgu. 28. Sebab nilai 28 tu kecil dan berada jauh daripada data-data yang lain. Itu yang saya nak cakap tadi cikgu. Nasib baik Wafia wakilkan saya. Betul ke cikgu jawapannya? Betul. Okey, so maksudnya tepat seperti apa yang Azhar katakan dan juga Syamimi katakan, nilai 28 ini kalau kita tengok dari segi perbezaan jarak di antara data-data yang lain memang dia jauh sangat berbanding dengan data-data yang lain lah. Okey, so jadi 28 ni kita kata dia adalah satu nilai yang berbeza. Jadi nilai yang berbeza ini kita kenali dia sebagai nilai ekstrim. Nilai ekstrim. So jadinya nilai ekstrim ni dia boleh jadi suatu nilai. Kalau kata kecil, dia akan jadi sangat kecil. Okey, dan dia berada jauh daripada yang lain. Kalau kata besar, dia akan jadi sangat besar. Dan dia meninggalkan kelompok data yang lain. Ini yang kita panggilkan nilai ekstrim. Okey. So jadinya nilai ekstrim ini dia kita kata apa? Dia ada istilah lain yang kita boleh gunakan untuk nilai ekstrim ni adalah pencilan. Pencilan. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil outliers. Okey. So jadinya nilai ekstrim ni memang kadang-kadang memang ada wujud di dalam set data yang kita perolehi. Okey, jadi lagi sekali saya nak minta bantuan anak-anak di dalam Google Meet dan mungkin anak-anak di luar sana boleh kita cuba lagi sekali. Okey, tanpa mengambil kira nilai ekstrim yang ada di dalam set data ini, cuba kita tentukan lagi sekali nilai min bagi set data tadi. Okey, maksudnya keluarkan nilai ekstrim tadi. Yes, kita keluarkan nilai ekstrim tu dan kita cuba kirakan balik nilai min. Okey. So maksudnya dari sudut bilangan data akan kekal 7 ataupun berkurang menjadi 6 cikgu. Okey, kalau kita dah keluarkan satu, maksudnya bilangan data dia akan berkurang jadi 6 lah. Okey. Okey. So kita tengok anak-anak dalam Google Meet tu dia dah menulis tu. Fokus mengira tu. Ada yang dah dapat jawapan terus. Okey. So harap-harapnya saya mengharapkan anak-anak di luar pun, anak-anak di rumah pun boleh cuba juga bersama-sama dengan kita untuk mengira nilai min. Ada yang kat depan TV tu dengan kalkulator tu cikgu. Kan tekan tu. Nak dapatkan jawapan untuk nak mendapatkan nilai min dengan kita keluarkan nilai ekstrim tadi cikgu. Ekstrim tadi. Okey. Baik, saya nampak macam ada yang dah Azwa cikgu. Laju dia angkat tangan. Ini penolong ketua kelas 2. Kelas kita lah. Okey, silakan Azwa. Dipersilakan. Jawapannya adalah 70.67. 70.67. Okey, kita tengok betul ke tidak cara pengiraan dia. Okey, so kita tambahkan. So ingat tadi kita dah keluarkan nilai ekstrim. Jadi dia punya bilangan ni sudah jadi 6 lah. Okey. Alright, so jadinya kita akan dapat 70.67. So seperti mana yang Azwa kira tadi, tepatlah dia punya kiraan dia. So betul lah cikgu. Betul. Okey, tahniah Azwa selaku ketua kelas. Saya berbangga ada penolong ketua kelas 2 macam Azwa. Baik cikgu. Okey. So kita cuba bandingkan. Saya datangkan kembali nilai min yang kita kira daripada wujudnya nilai ekstrim dan juga nilai min yang kita baru kira tadi. Okey. Jadi kalau kita tengok beza jauh ni. So jadinya apakah yang kita boleh katakan tentang nilai min sekiranya nilai ekstrim tidak dimasukkan dalam pengiraan dan nilai min yang mana yang lebih sesuai untuk kita gunakan. Okey. So jadi kalau kita tengok dekat sini dari segi logiknya nilai min yang ada nilai ekstrim tadi macam jauh dia punya beza dia tu. Betul cikgu. Saya pun tertanya-tanya juga, tapi cikgu, kita bagi pelajar-pelajar kita, rakan-rakan kita ambil masa untuk berfikir kejap cikgu sebelum menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh cikgu Ishak. Kembali selepas ini Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, tadi cikgu kita dah tahu berkenaan dengan nilai ekstrim. Bagaimana kalau ada nilai ekstrim dalam nak mendapatkan min, dan bagaimana pula kalau tidak ada nilai ekstrim bagi nak mendapatkan min. Dan sekarang kita nak sambung cikgu kelas kita. Cikgu silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Baiklah, seperti mana tadi kita berhenti di sini. Okey, kalau kita tengok di sini, soalannya apakah yang kita boleh katakan tentang nilai ekstrim yang jika tidak dimasukkan di dalam set data tadi, dalam pengiraan min tadi. Okey, jadi kalau kita tengok nilai min ini tadi, sebenarnya dia sudah kembali pergi jadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah. So kecenderungan memusat tadi. Kecenderungan memusat lagi. So jadi min dia sudah jadi pusat dia baliklah. Tapi bila adanya nilai ekstrim di sini, min itu dia sudah beralih tempat. Dia dah tak jadi yang di tengah-tengah. Dia sudah beralih tempat. Di mungkin berat sebelah, kalau kata nilai ekstrim tu kecil, dia akan berat pergi sebelah nilai yang lebih kecil. Kalau nilai ekstrim tu jadi besar, dia akan berat pergi ke nilai yang lebih besar. So dia dah lain daripada konsep kecenderungan memusat lah. Kalau ada nilai ekstrim, mungkin dia dah jadi kecenderungan menepi lah cikgu. Sebab dia lebih cenderung belah tepi kan. Baik cikgu. Baiklah, seterusnya. Jadi sekiranya terdapat nilai ekstrim di dalam satu set data, apakah sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai untuk kita gunakan? Okey. Mari kita lihat median pula. Okey, so yang ini yang Azhar ingat betul lah ni. Okey, so untuk nilai median, kita kena ingat kita mesti susun dahulu nilai-nilai data ini daripada kecil ataupun daripada susunan menaik ataupun susunan menurun. Okey, selepas itu kita tentukan terus nilai yang di tengah. So kalau ingat, kalau anak-anak di luar sana masih ingat lagi, saya itu hari saya ada gunakan satu kaedah, kita potong hujung dengan hujung sehingga kita dapat satu nilai yang di tengah-tengah. Okey, jadi kita potong. Ini kaedah yang paling senang lah kita nak katakan, dan kita dapat satu nilai tengah. Inilah yang kita katakan sebagai nilai median. Ini kita boleh amalkan. Paling mudah punya. Okey. So jadi nilai yang berada di tengah-tengah adalah nilai median. Okey. So median dia adalah 70. Jadi kita cuba bandingkan lagi sekali nilai min yang ada nilai ekstrim tadi dan juga nilai median. So ingat, kedua-dua ni memang ada nilai ekstrim di dalamnya. Cumanya sekarang kalau kita tengok, rasa-rasa manakah nilai yang lebih sesuai untuk kita gunakan sebagai perwakilan di dalam set data ni. Okey? Apa kata kita tanya pendapat anak-anak di dalam Google Meet. Baik, siapa yang nak bantu untuk menjawab persoalan yang cikgu kemukakan? Silakan. Okey, ada siapa-siapa yang boleh tolong? Okey, silakan. Kristina. Okey, Kristina, silakan Kristina. Median lebih sesuai dalam set data ini, cikgu. Okey, kenapa awak kata median, Kristina? Sebab median tu cikgu memang ada kat tengah-tengah set data tu cikgu. Okey. So apa yang Kristina kata, sebab median tu dah memang berada di tengah. So jadinya kalau kita tengok di sini memang median lebih sesuai. Dan kalau kita tengok nilai min 64.57 ni, dia dah berada lebih kurang kawasan sini ni. Okey. Manakala median dah memang ada di tengah-tengah. So dia fokus kepada kecenderungan memusat tadi cikgu. So jadinya di sini kita boleh tengok, kalau misal kata wujudnya nilai ekstrim ni, kita kena pilih mana perwakilan ataupun mana nilai sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk kita gunakan. Itu dia. Baik, terima kasih Kristina selaku bendahari kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, selain daripada nilai min dan median, mode juga kita boleh gunakan untuk menjadi perwakilan sukatan kecenderungan memusat. Okey, so jadinya yang mode ini tak ada masalah lah. Ini yang paling senang lah. Tadi awal-awal tadi Azhar pun dah sebut dah. Nilai mode adalah 74. Okey, so jadi kat sini saya ingin tekankan lagi sekali, untuk mode
kita mesti rujukkan bila kita nak nyatakan nilai mod, kita mesti rujuk semua nilai-nilai yang berada di dalam set data tersebut. Jangan ambil dia punya kekerapan. Ingat itu hari kita ada bincang kan? Betul. Jangan ambil dia punya kekerapan. Kekerapan tu yang menjadikan data itu sebagai mod. So bila nak sebut mod kita mesti rujuk balik nilai yang ada dekat dalam ni. So mod dia adalah 74. Okey. Baiklah, kita teruskan. Okey, saya datangkan balik ketiga-tiga nilai ini. Okey, tadi kita tengok dua saya, sekarang kita bandingkan ketiga-tiga nilai ini. Median 70, min 64.57 dan juga mod ialah 74. So lagi sekali saya nak pulangkan soalan kepada anak-anak di dalam Google Meet. Okey, mana satu nilai rasa-rasanya yang lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakilkan set data yang kita ada kat depan ni? Okey, siapa yang nak jawab? Itu dia, Wafiah. Cikgu Wafiah Syamimi, setiausaha kelas kita. Okey, silakan Syamimi. Silakan Syamimi. Mod paling sesuai sebab nilai mod paling tinggi dan paling banyak berulang. Okey, mod paling sesuai Okey, Syamimi kata mod. Okey, ada yang lain nak bantu? Ada lain yang nak berkongsi? Ada siapa yang mungkin berbeza pandangan dengan Syamimi ataupun bersetuju dengan jawapan yang Syamimi kemukakan? Semua setuju Ini semua setuju semua setuju cikgu. Mungkin apa nama diorang ni terlepas pandang ni tadi. Okey. Kalau kita tengok dekat sini sebenarnya nilai yang paling sesuai untuk kita gunakan 70 cikgu. Yes. Median. Bagus. Nilai median iaitu 70. Sebab di tengah-tengah cikgu. Betul. Dan kecenderungan memusat. Yes. Itu dia. Nasib baik anda semua ada kereta kelas macam saya. Backup kan. Okey. Baiklah, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, cuba kita tengok soalan ini. Okey, seorang peniaga pakaian menjual baju kurung pelbagai saiz dan beliau menjualnya pada bulan lepas. Okey, berdasarkan saiz. So jualan ni berdasarkan saiz, bukan harga. Okey. So ini dia punya saiz-saiznya. Okey, apakah nilai min, median dan mod bagi set data ini? Dan soalan yang kedua adalah nilai purata yang manakah yang paling sesuai digunakan bagi mewakili dalam situasi ini, mewakili data inilah. Okey. Cuba kita bagi peluang pada anak-anak di dalam Google Meet dan juga anak-anak di luar sana. Kita cuba kirakan nilai min, median dan mod bagi set data ini. Okey, baik. So anda yang berada di rumah juga boleh menjawab persoalan yang dikemukakan oleh cikgu ini untuk kita dapatkan nilai min, median dan juga mod. Saya pun nak cuba buat juga kan. Tapi saya harap jawapan saya betul lah kali ini sebab tadi dah riak dah. Okey, baik. Kita try. Sambil-sambil rakan-rakan kita di Google Meet siapkan juga cikgu Okey. untuk kita dapatkan nilai kita kata min, median dan juga mod. Okey. So bagi nak dapatkan median tadi cikgu mesti disusun secara menaik ataupun secara menurun. Betul. Tak kisah mana-mana, yang penting mesti disusun terlebih dahulu. Kalau tak anda akan jadi macam saya dalam siri yang lepas. Punyalah belagak, lain kali jawapannya salah. Sebab tak susun. So kena susun terlebih dahulu. Baik. Okey, so kita tengok yang paling rendah sekali 38 Ada yang dah siap ke? Okey, ada yang dah siap di Google Meet. Dah ada mengganggu dah tu. Dah ada mengganggu dah tu. Okey. Adakah Siti Nur Munawirah nak jawab dulu? Ya, saya nak sila. Baik, silakan. Nilai min yang saya dapat 42.89. Okey. Nilai median saya dapat 42. Okey. Dan nilai mod saya dapat 42 juga. 42 juga. Okey. Alright. So ini dia punya nilai-nilai dia yang dibagi oleh Siti Munawirah. Okey, kita tengok betul ke tidak ada punya pengiraan ni. Okey. So nilai min, ingat tadi kita tambahkan semua nilai data dan kita bahagikan dengan bilangan data dan kita akan dapat 42.89. Okey. Betul untuk soalan yang pertama. Yang kedua, median. So bagaimana kita nak cari median? Ingat di sini kita mesti menyusun sama ada menaik atau menurun. Dan kita boleh potong hujung. Okey. Sehinggalah kita dapat satu nilai yang di tengah iaitu 42. Okey. Dan juga nilai mod adalah nilai yang paling banyak berulang
Kalau ini kita juga tengok kat mood sini juga pun, kena hati-hati juga kalau macam cikgu sebut sebelum ni kadang-kadang ada yang mengira kekerapan bukan mengambil angka tersebut. Yes. Okey. Okey, so jadi kita kena berhati-hati di situ. Okey, Baik, so jadinya mode adalah 42 dan kalau kita tengok kat sini memang mode yang paling banyak lah. Yep. Okey, untuk soalan seterusnya, perwakilan apakah yang sesuai kita gunakan? Sukatan kecenderungan memusat yang manakah yang lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakili set data tersebut? Okey, kita tanya anak-anak dekat Google Meet. Baik. Siapa yang nak jawab? Daniel, silakan Daniel. Kita punya esko sukannya, cikgu. Pada min, Apa dia? Tak dengar. Min. Min, cikgu. Min, okey. Min. Kenapa pilih min, Daniel? Sebab tak ada nilai ekstrim. Sebab tiada nilai ekstrim. Yes. Betul ke, cikgu? Itulah yang sebenarnya. Jika tiada nilai ekstrim, maka min lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakili set data yang kita ada. Okey. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Jadi sekarang kita dah membina satu kefahaman di mana jika ada terdapat nilai ekstrim, min tidak sesuai digunakan. Yep. Dan apa yang paling sesuai digunakan kalau ada nilai ekstrim? Kita pergi kita pergi jatuh kepada yang kedua iaitu nilai median. Lebih sesuai untuk kita gunakan. Yep. Baik, kita tengok bagaimana kita nak menentukan nilai-nilai ini. Okey. Yang ini saya kira anak-anak di Google Meet ni dah expert dah ni. Yep. Okey, dah expert dah. So kita tengok nilai mean, median dan mode. Okey, untuk mean kita akan dapat beginilah. Okey, 392 392. So kita tambahkan semua dan kita bahagikan dengan 5 hari. Ni bilangan dia ada 5. So jawapan dia 392. Okey, untuk median 380. So ingat mesti susun dahulu. Okey, dan seterusnya nilai mode adalah 450. Kenapa 450? Sebab kalau kita tengok kat sini bukan sebab dia paling tinggi tapi sebab dia paling kekerapannya kerap berulang. Ada 2 kali. Yang lain semua sekali sahaja. Okey. Baiklah, kita teruskan. Okey. Sukatan kecenderungan memusat yang manakah yang akan menunjukkan jumlah jualan yang paling menguntungkan? Yang ini saya rasa Azhar boleh jawab kot. Mod lah, cikgu. Mod lah kan. 450, cikgu. 450. Saya kalau untung-untung ni saya suka, cikgu. Okey, bagus. Betul lah. Nilai mod yang paling kerap dan nilai itu yang paling banyak lah. Okey. Alright, seterusnya kita tengok. Yang ini soalan yang mencabar sikit. Okey. So, sukatan kecenderungan memusat yang manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan set data yang kita ada ni? Okey. Cuba kita tanya pada anak-anak Google Meet. Siapakah yang ada jawapannya? Kan sukatan kecenderungan memusat yang manakah paling sesuai untuk digunakan bagi persoalan yang dikemukakan di atas ataupun bagi gambar rajah. Okey, siapa yang nak jawab? Itu dia penolong ketua kelas saya. Silakan. Okey. Sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai yang digunakan adalah median, cikgu. Okey, median. Okey, kenapa Adam pilih median? Kerana median paling mudah dirujuk dan nilai median berada di tengah-tengah. Okey. Itu jawapan Adam. Okey. Okey, ada tak jawapan lain? Ada yang bersetuju tak jawapan lain? Ataupun yang tidak bersetuju dengan pandangan Adam? Okey, ada siapa lagi nak berkongsi jawapan dia? Silakan. Baik. Silakan Christina. Selaku bendahari kelas kita. Saya rasa min lebih sesuai dengan ini. Apa dia, Christina? Christina cakap min lebih sesuai dalam set ni, cikgu. Okey, min lebih sesuai. Okey, kenapa awak cakap min? Sebab tak ada nilai ekstrim. Okey, simple je dia punya jawapan kan. Tak ada nilai ekstrim kan. Okey, kita tengok. Mari kita tengok sama-sama. Baik. Siapa yang lebih tepat, sama ada Adam ataupun Christina? Okey, jadi kita tengok kat sini tadi Adam kata nilai median yang paling sesuai sebab nilai median terus tengah-tengah. Okey, dan Christina pula kata nilai min yang lebih sesuai. Okey, so jadi kalau kita tengok dekat sini dalam set data ini kita tengok dia punya perbezaan di antara data tersebut. Adakah perbezaan dia satu perbezaan yang sangat besar
ataupun perbezaan dia kita kata marginal ataupun perbezaan yang tidak ketara. Tidak jauh antara satu dengan lain. Jadi kalau kita tengok di sini tidak wujud nilai yang kita katakan sebagai nilai ekstrim. Jadi bila tak ada nilai ekstrim, maka berbalik kepada mean. Yes, mean yang lebih sesuai untuk kita gunakan. Tak sia-sia Kristina jadi bendahari cikgu. Kan? So dia tahu. Biasalah kan ketua kelas dia fikir pasal management ni kan. Tak ada masalah. Baik cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Baik. Kan macam cikgu sebut tadi, tidak ada nilai ekstrim menyebabkan mean semestinya ataupun sewajibnya menjadi pilihan untuk menentukan jawapan ataupun kepada soalan ini. Dan kita nak tahu juga untuk soalan-soalan yang akan datang selepas ini untuk nilai ekstrim. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah tahu berkenaan dengan mean, median dan juga mode, yang mana kalau tidak ada nilai ekstrim maka mean sewajibnya menjadi pilihan. Kalau ada nilai ekstrim maka median mesti menjadi pilihan sebab dia akan menjurus kepada sukatan kecenderungan memusat. Baik cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita cikgu, silakan. Baiklah, okey, terima kasih Azhar. Yep. Okey anak-anak, kita teruskan lagi perbincangan kita. Okey, kita tengok untuk soalan yang seterusnya. Okey, berikut adalah mata yang dipungut oleh 7 orang murid dalam permainan 10 pin bowling. Ya. Okey. So jadinya tentukan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai bagi mewakili pungutan mata tersebut. Ya. Okey, so jadinya kita tengok kita ada 7 orang pemain dan ini dia punya mata yang di-score oleh setiap seorang. Okey. So jadinya apakah perwakilan ataupun sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai untuk kita wakilkan bagi nilai-nilai mata yang kita perolehi. Itu dia. Okey. So baik. jadi pendapat Azhar bagaimana? Kalau pendapat saya cikgu, kita kena ambil kalau ni sebab dia ada satu nilai ekstrim. Okey. Suhaila dengan mata 267 yang mana lebih besar berbanding mata-mata yang lain. So perlu disusun terlebih dahulu. Kemudian sama ada secara menaik ataupun menurun dan kita ambil di tengah-tengah. Dan di tengah-tengah itu adalah jawapannya kepada soalan ini. Baik. Saya tak tahu nak sebut sebab saya tak susun cikgu. Baik cikgu. Okey. Adakah anak-anak di Google Meet bersetuju dengan jawapan ketua kelas kita ni? Nampaknya semua bersetuju. Bersetuju ke? Semua bersetuju. Okey. Baiklah. So betul seperti mana yang Azhar katakan tadi, betul, kita akan gunakan nilai median kerana wujudnya di sini suatu nilai ekstrim. Okey. So bagaimana kita nak tentukan, kita nak kata nilai ekstrim tadi? Sebab dia tersangat besar. Yes, tersangat besar. Dan kita tengok yang nilai yang lain-lain ni, kita tengok dia punya beza dia sikit-sikit je kan. Tetapi ada satu ni, ni mungkin dia pro lah. Dia main bowling dia sebab strike hebat main. Dia memanjang tu strike je dia main. Yang lain dia main dengan orang-orang yang baru nak belajar ke. So jadinya mata dia lebih tinggi. Sangat tinggi berbanding dengan yang lain-lain. So jadi ini kita anggap dia sebagai nilai ekstrim. Jadi bila ada wujud nilai ekstrim, maka median lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakili set data yang kita ada di sini. Okey. Baiklah, kita pergi soalan yang seterusnya. Ini soalan mengenai lempar cakra. Baik cikgu. Okey. Pun sama juga kita tengok bagaimana untuk kita mengirakan nilai min di atas ini. Okey. So apakah nilai min bagi pungutan jarak bagi atlet ini tadi? Okey. So menggunakan rumus min tu cikgu. So kita tambahkan semua. Ingat ini mesti kena tambah. Kita tambahkan semua dan kita bahagikan dengan 5. So jadinya kita akan dapat 20.5. Okey. Seterusnya kita tengok
Okey, apakah nilai min yang diperoleh tadi sesuai untuk kita gunakan? Ya. Okey. So jadinya ingat tak lagi dia punya jarak dia tadi? Betul. Okey. Kat situ kita boleh kata wujudnya satu nilai ekstrim. So maksudnya tak sesuai min untuk dijadikan sebagai sukatan kecenderungan memusat. Ya, betul. Melempar cakran dia, cikgu. Ya, betul. Okey, sebab nanti dia tak dapat tak dapat nak memberi gambaran yang sebenar kepada keupayaan atlet itu tadi. Kalau kita tengok, kalau kita perasan tadi, dia punya balingan dia semua, yang lain-lain semua 20 poin lebih, tiba-tiba ada satu dah pula yang 10. Ini 10.6. So jadinya mungkin dia terkucil ke, dia terlepas ke apa kan. So jadinya menyebabkan balingan itu tak cantik. Okey, jadi adakah kita boleh kata atlet dini tak hebat? So agak kurang adil lah. Okey. So jadi bagaimana kita nak jadikan pertandingan tersebut adil? Okey. So cara dia paling senang apa dia? Kita ambil median. Median satu kita boleh pakai. Abaikan nilai nilai ekstrim. Yes. Ketika mengeri nilai mean. Betul. Okay. So dua langkah lah. Kalau ada nilai ekstrim sama ada ambil. Yang ini tadi, yang ini berbeza. Kita kata apa nama? Bagi situasi atlet ni, kita tak boleh pakai nilai mean, nilai median. Okey. Sebab apa? Kita tetap nak ambil kira dia punya balingan yang lain-lain. Kita nak tahu dia punya kualiti balingan tu. So kita kena ambil kira juga nilai lain-lain. Maka kalau nilai mean juga perlu digunakan, kita abaikan nilai ekstrim dan kita kira nilai mean yang baru kita kata nilai mean tu adalah nilai mean yang sebenar. Okey. Baik, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey. So jadinya kita tengok yang ini adalah jadual menunjukkan jumlah pekerja di dalam sektor pertanian bagi 7 buah negeri. Okey, tanpa mengira mean, median dan mode, kita tentukan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk menggambarkan keseluruhan jumlah sektor pekerjaan, jumlah pekerja dalam sektor pekerjaan pertanian di Malaysia. Okey. So jadi ini seimbas lalu. Kalau kita tengok sekali lalu. Ini dia ada nilai ekstrim, cikgu. Ada nilai ekstrim 138,000, cikgu. 138,240 di negeri Sabah. Di negeri Sabah. Okey. Anak-anak dalam Google Meet setuju tak dengan jawapan ketua kelas? Adakah semua. Kalau tak setuju, cikgu, saya pecat dia orang, cikgu. Okey. So jadinya kalau kita tengok di sini, median lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakili sektor pekerja sektor pertanian di Malaysia. Ya, betul. So maksudnya seperti biasalah, median mesti disusun secara menaik atau menurun dan akan dapat di tengah-tengah, cikgu. Betul. Okey. Baik, cikgu. Okey. So jadinya kesimpulannya. Kita masuk kesimpulan Baiklah, untuk kesimpulannya, seperti mana setelah panjang kita berbincang pada hari ini, kita akan tengok, kita boleh buat conclusion, kita boleh buat satu kesimpulan di mana mean akan dipilih sebagai sukatan kecenderungan memusat kerana dia melibatkan keseluruhan data yang ada. Okey. Tetapi apabila terdapatnya nilai ekstrim di dalam set data tersebut, maka mean tidak dapat memberi tafsiran yang tepat mengenai data itu. Okey. Manakala kalau median pula, median ialah sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai digunakan. Okey, sekiranya terdapat nilai ekstrim. Kenapa dia sesuai? Kerana nilai ekstrim ini dia tidak mengganggu median. Kenapa saya kata dia tidak mengganggu median? Kerana ingat tadi saya kata bila kata nilai ekstrim, mungkin dia akan jadi nilai kecil, dia akan jadi sangat kecil, ataupun besar, dia akan jadi sangat besar. So either way dia akan duduk di hujung. Kan dua nilai ni, kalau kata dia kecil dia akan duduk hujung. Kalau kata dia besar dia akan duduk sebelah hujung sana. Maka dia tidak akan memberi kesan secara langsung kepada nilai median. Kerana nilai median memang berada di tengah. Secara fizikalnya kalau kita susun dia memang berada di tengah dan nilai ekstrim ni tidak mengganggulah. Okey. Dan mode, akhir sekali, mode yang paling kita kurang sebut kan? Betul, cikgu. Okey. Kenapa mode ini kurang kita sebut? Okey, kerana mode paling sesuai digunakan apabila data yang digunakan adalah data kategori. So apa yang dimaksud sebagai data kategori? Okey, ini kita kata
pengetahuan untuk semua lah. Okey. Mungkin secara ringkas. Secara ringkas, okey. Data ada dua. Satu kita panggil data numerical dan satu lagi data kategori. Numerical ni apa? Data berbentuk angka dan data kategori ni adalah data berbentuk kita kata senang kata berbentuk perkataan lah. Okey, di mana kita contohnya warna kegemaran ataupun makanan kesukaan dan sebagainya. Itu dia. So data kategori ada dua tadi cikgu dan juga itu adalah apa yang kita dapat belajar daripada cikgu berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat siri yang kedua yang mana ada terdapat nilai ekstrim di dalamnya. Baik, terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama kita untuk kali ini dan sampai berjumpa lagi kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus setia di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye, jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Afika. Untuk saya mempersiapkan diri saya bagi menghadapi peperiksaan SPM, apa yang saya buat ialah saya akan buat latihan based on topics past year. So contohnya kalau kita fokus satu topik saja, otak kita macam tak melompat-lompat pergi topik lain, betul tak? Jadi bila you belajar benda yang sama je, you akan dapat tengok trend soalan tu macam mana. Jadi soalan tu akan jadi lebih senang sebab bila kita jawab, dia akan jadi pada reflect. Okey, dan yang kedua, yang penting ialah kita kena sentiasa berdoa dan bertawakal. So, kita minta kawan-kawan kita, guru, ibu bapa, semua orang tu doakan kejayaan kita. So, insyaAllah semua orang boleh buat. Didik TV KPM